A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير نفع الانتفاع إفادة الاستفادة والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya sanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan belas ihsan daripada Allah, diberikan kesempatan pada malam ini di majlis yang penuh dengan keberkatan, di tempat yang baik, dalam majlis yang baik, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat kebaikan dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan seluruh saf kepimpinan jawatan kuasa, barisan, tuan imam, tuan Bilal, para jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pada malam ini, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sambung bacaan kitab Risalatul Mu'awwanah lil Imam As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Pada bab yang kedua, bab yang pertama kita baca pada sebelum daripada Ramadan. Lama lah. Maksudnya masa mula-mula kita buka kitab ni dulu, lepas tu terus masuk Ramadan. Jadi jumpa balik dah habis Syawal dah pun. Jadi kita akan masuk pada bab yang kedua. Bab cuma sedikit sahaja kita petik daripada bab yang pertama dulu. Bab yang pertama adalah berkenaan dengan keyakinan. Bab yang pertama yang berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan ni adalah satu anugerah daripada Allah Ta'ala untuk seseorang hamba, yang mana ia adalah kesempurnaan dalam keimanan. Yang ni disimpulkan adalah untuk mencapai tahap keyakinan itu melalui tiga perkara. Yang pertama adalah tafakkur, yakni tafakkur pada kalam Allah Ta'ala, yakni tafakkur pada ayat-ayat Al-Quran, memikirkan, merenung ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tafakkur fi khalqillah, iaitu tafakkur pada setiap ciptaan Allah, makhluk-makhluk, lihat awan, bumi, pokok, langit, manusia, binatang, hatta diri kita sendiri. Dan kemudian yang ketiga iaitu beramal dengan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiga perkara ini kalau kita buat, insya-Allah kita akan mencapai tahap keyakinan. Tahap keyakinan yang tertinggi adalah keyakinan dalam keimanan, iaitu kesempurnaan dalam keimanan. Setiap daripada kita, keyakinan kita itu naik dan turun. Adapun para nabi, keyakinan mereka terus naik dan takkan pernah turun. Tapi kita, keyakinan kita, keimanan kita naik dan turun. Ada hari naik, ada hari turun. Sebab tu kita kena usaha selalu atas iman, kena usaha atas perkara-perkara yang menguatkan iman, dan kena sentiasa mencari jalan bagaimana nak menjaga iman yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Adapun bab yang kedua, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wahai saudaraku, hendaklah anda selalu memperbaiki dan meluruskan niatmu sebelum beramal, kerana ia merupakan sendi segala amal. Baik buruknya amal selalu tergantung pada niatnya. Seperti baginda Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan tergantung pada niat dan setiap orang akan memperolehi pahala menurut niatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Oleh kerana itu, janganlah anda berbicara atau bekerja atau berkehendak tanpa didasari dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ila Allah, serta sentiasa mengharap pahalanya. Dengan demikian Allah akan memberikan anugerah dan kemuliaan kepadamu. Baik, yang pertama ini disebutkan oleh Imam Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, iaitu berkenaan dengan niat mestilah diperhalusi ataupun dibaiki sebelum amal.
Maksudnya sebelum kita melakukan sesuatu amal, bukan sekadar berniat, tetapi perhalusi dan cuba untuk memperbaiki seboleh-bolehnya niat itu, agar kita mendapat yang niat yang safiyah dan salihah, niat yang betul-betul suci, tanpa ada campur dengan unsur-unsur lain yang memungkinkan hilangnya kesempurnaan pahala niat tersebut. Maksudnya sebelum kita melakukan amal, kita dah berniat, alhamdulillah, tetapi cuba untuk lakukan satu perkara lagi, perhalusi niat tersebut. Tapi jangan tersalah faham atau tersalah cara. Kita bila nak perhalusi niat pula terbawa kepada was-was pula. Dia bila orang dah semayang, dia kata semayang ni kena niat. Lepas tu bila sebut malam ni Imam Habib Abdullah sebut macam ni, maka dia pun cuba perhalusi niat dia betul-betul. Jangan sampai orang dah habis salam, dia tak habis perhalusi lagi. Imam dah salam dah, dia tak habis lagi perhalusi tu, nak perhalus betul-betul tu. Maksudnya tu was-was pula. Tapi maksudnya niat sungguh-sungguh. Dia itu disebutkan jangan sampai kita bercakap, jangan kita buat apa-apa pekerjaan atau ada apa-apa kehendak, melainkan kita masukkan niat kita kerana Allah dan mengharapkan redha Allah. Seperti itu ulama menyebutkan an-niyatun matiyah, iaitu niat itu ibarat seperti steering, yakni yang memandu kita kepada apa yang kita nak. Bermakna setiap yang dipandu itu membawa kepada baik atau buruk, iaitu bergantung kepada niatnya. Baik atau sebaliknya, itu akan jadi penilaian oleh Allah Ta'ala. Idza salahat salaha amaluh, wa idza fasadat amaluh. Jika baik niatnya, baiklah amalnya. Jika buruk niatnya, maka buruklah niatnya. Sehingga kan Allah Ta'ala merakamkan dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Ma'idah, bagaimana kisah Allah menyebutkan salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli ala sayyidina Muhammad, yakni Allah menceritakan bagaimana kisah pengorbanan ataupun ibadat yang dilakukan oleh Habil dan Qabil, anak Nabi Adam alaihi salam. Anak Nabi Adam alaihi salam, Allah salli ala sayyidina Muhammad, yakni wa na'abnai, yakni Allah Ta'ala menyebutkan bahawa ahadan qurba fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal. Ini Allah menyebutkan bahawa Allah menyuruh dua-duanya untuk berkorban, maka memberikan sedekah, ibadatlah ni. Lalu Allah menerima sebahagian yang ini dan Allah menolak. Maksudnya Allah menerima yang Habil punya dan Allah menolak yang Qabil punya. Ini semua kita tahu kisah ni lah. Allah tolak yang Habil, Allah terima yang terima yang Habil, Allah tolak yang Qabil. Atas alasan apa? Apakah sebabnya Allah menolak tersebut dan Allah menerima yang Habil? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah menerima amal ibadat daripada seseorang yang bertakwa, yang ikhlas niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan bahawa seseorang itu innama yataqabbalullah minas salah biqadril hudur, biqadril khusyuk. Sesungguhnya diterima daripada seseorang itu, serta diterima pahala daripada sembahyang seseorang itu bergantung kepada kadar khusyuk dia. Maksud kalau dia punya khusyuk dia itu cuma 20 je lah. Kalau tak 20%, 20. Kalau 5%, 5% sajalah yang diterima. Yang lain itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bergantung kepada niatnya. Kadang-kadang kita lihat semalam Fadil Ustaz, apa nama Ustaz semalam? Ustaz Kamarudin. Ustaz Kamarudin ada menyebutkan kisah bagaimana tentang imam yang nombor ekor. Ada perasan semalam kan? Imam nombor ekor. Bukan imam yang nombor ekor, tapi cerita itulah cerita yang pasal. Tapi nampak tak, subhanallah, jalan ceritanya tu bergantung. Maksudnya kita hari ni menilai yang zahir. Kita menilai yang zahir. Dulu almarhum arwah Ustaz Ni'mat, Pondok Derang, Kedah. Kalau siapa yang tahu tempat almarhum Syekh Fahmi Zamzam, tempat Syekh Nuruddin bermulanya di Malaysia ni, di Pondok Derang tu lah, di Kedah tu. Almarhum Ustaz Ni'mat juga sama, pernah difitnah oleh orang sebab nampak dia duduk dekat depan mana? Depan kedai nombor ekor.
Orang nilai zahir. Oh, tengok duk mengajak perempuan-perempuan rupanya main nama ekor kan. Itu orang salah faham nilai pada zahir. Begitu juga dalam bab niat. Kerana kadang-kadang kita melihat niat kita ikut zahir orang, kita nampak ini baik, kita nampak ini buruk, kita tak tahu niat dia macam mana. Nabi sebut apa? Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Ni hadis. Nabi kata jika dua orang muslim bergaduh, yakni saling bertemu pedang mereka, maksud saling bergaduh lah, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh dua-dua dalam neraka. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Rasulullah, yang ini yang membunuh, fahamlah, yang dikena bunuh tu apa cerita pula, kenapa dia masuk dalam neraka? Nabi SAW menyebutkan, innahu kana harisun ala qatli sahibih. Sesungguhnya orang ini walaupun dia kena bunuh, tapi sebelum itu dia pun berniat untuk bunuh orang itu. Tapi berbezalah kalau sekiranya orang itu terbunuh dalam keadaan dia mempertahankan diri, ni cerita lain. Yang ni maksudnya dua-dua, yang ni nak bunuh yang ini pun nak bunuh yang ini, bergaduh-gaduh, yang ini mati, yang ini hidup. Maka yang dibunuh tu pun berdosa kerana sebelumnya dia telah berniat untuk membunuh kepada kawannya juga. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itu niat sangat-sangat penting. Sebab itu Imam Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan bab niat ini pada permulaan kitab untuk kita menjaganya, kerana semua ibadat, semua perkara memerlukan niat, sama ada solat atau puasa atau zakat dan sebagainya. Kemudian hubungan antara niat dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, taqarrub ilallah. Ketahuilah bahawa takkan sempurna pendekatan dirimu kepada Allah bila tidak sesuai dengan yang digariskan Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, baik yang fardu maupun yang sunat. Maksudnya tidak akan sempurna cara kita nak dekat dengan Allah kalau tak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada orang nak cuba dekatkan dirinya dengan Allah Ta'ala, tapi buat jalan sendiri, buat jalan yang direka-reka, atau jalan yang dibuat-buat itu tidak menepati jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, maka ia tu tidak akan sampai, bahkan ditolak. Lalu bagaimana pula dengan amalan-amalan orang hari ini yang didakwa tidak ikut jalan Nabi Muhammad, yang didakwa tidak sama dengan jalan Nabi Muhammad? Ada yang mengatakan ia direka-reka, ada mengatakan ianya bid'ah, ada yang bernamakan sunnah, ada yang bernamakan perkara-perkara yang khurafat, ada yang mengatakan ia perkara-perkara syirik, wal'iyadhu billah. Bagaimana pula dengan perkara tersebut? Maka sebab itulah perlu dilihat dari kacamata ilmu, perlu dilihat daripada kacamata ulama. Hanya ulama yang mampu menilai perkara tersebut. Kita ada mufti, kita ada pihak jawatan agama, biar mereka yang memutuskan sama ada perkara itu adalah bid'ah atau direka atau menepati sunnah ataupun tidak. Sebab hari ini semudah-mudah lisan hari ini orang boleh menyebutkan perkara ini adalah perkara bid'ah, perkara yang tiada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini perkara yang direka, ini perkara yang dibuat-buat. Maka yang menjadi pelik dan menjadi hairan, perkara yang dia tuduh bid'ah dan dibuat-buat, yang direka-reka itu dilakukan oleh ulama. Adakah ulama yang dia tuduh tu tak reti apa? Atau ulama yang buat perkara tu memang langsung tak tahu apa-apa hukum? Maka sebab tu saya katakan perlu dilihat. Kalau kita ambil jalan husnuzan, ambil jalan sangka baik, bila orang tu buat satu benda yang kita tak tahu, tapi yang buat tu pula adalah orang yang ada ilmu ataupun orang yang alim dalam ilmu agama, maka lebih baik kita ambil jalan dia tahu lakon hukumnya, dia lebih tahu hukum, dia tahu apa yang dia buat. Melainkan benda yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat, yang jelas-jelas bertentangan dengan syarak, maka yang itu kita tak boleh lah. Kalau alim macam mana pun dia, jangan pergi ke bengkel kereta kita ajar mekanik cara nak buka tayar kereta, tak kena cara dia. Tak? Kita nampak biasa kita buka macam ni, hari tu mekanik tu buka cara lain, kita pula kata salah tu. Padahal kita lupa yang dia buka bengkel, dia tahu cara buka. Tapi tak mustahil dia boleh tersalah sebab dia bukan Nabi. Itu maksudnya. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ada kalanya niat yang benar memberi pengaruh pada perkara mubah. Tengok dekat sini dahsyatnya.
sehingga ia menjadi qurbah. La haula wala quwata illa billah. Ada perkara-perkara niat yang baik memberi kesan kepada perkara mubah sehingga menjadi ia kepada qurbah. Apa maksud dia? Mubah ni maksudnya perkara yang harus. Disebabkan niat yang baik dibuat kepada perkara yang harus, perkara yang harus itu telah menjadi jalan untuk dia makin dekat dengan Allah Ta'ala. Sebagai contoh, makan perkara yang harus, makan satu perkara yang adat, perkara biasa kita buat. Tetapi bila dia ada niat yang baik, seperti contoh di sini disebutkan apa? Misalnya ketika kita makan, kita berniat untuk beroleh kekuatan dan semakin semangat dalam ibadah kepada Allah, maka makan tu jadi ibadat kepada Allah Ta'ala. Makan itu menjadi jalan untuk dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan satu niat. Sebab itu dalam ta'rif niat disebutkan apa? An-niyah tamyizul ibadah 'anil 'adah. Niat membezakan ibadat dengan adat, sehingga adat itu boleh menjadi ibadat hanya dengan niat. Hanya dengan niat. Maka dekat sini disebutkan bila mana ini dipanggil apa? Al-wasail hukmul maqasid. Ini kaedah ilmu, kaedah ilmu usul. Al-wasail hukmul maqasid, yakni macam-macam contoh seseorang yang berhubungan. Ini disebutkan dalam kitab ni, ketika seseorang berhubungan dengan isteri, dia berniat agar Allah kurniakan anak yang soleh, maka jadi ibadat. Tapi kalau tak niat apa-apa, tak dapatlah maksudnya ibadat tersebut. Dapat perkara harus lah, tak jadi haram, dapat perkara harus cuma lah. Jadi bergantung pada niatnya. Sebab itu disebutkan bahawa niat ini dikatakan benar jika disertai dengan pengamalan ataupun mengamalkan. Contohnya seseorang menuntut ilmu, berniat untuk mengamalkan, tetapi ketika sudah berilmu maka tidak melaksanakan, maka niatnya tadi itu tak dikira. Maksudnya niat itu tidak diberikan pahala oleh Allah, niatnya itu tidak diberi ganjaran oleh Allah, bahkan niatnya itu terhapus macam tu saja. Bagi mereka yang mencari kekayaan dunia dengan niat untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, niat dia bagus. Maksudnya bila dia pergi cari dunia tu, cari harta banyak, sebab apa? Supaya saya nanti tidaklah sampai nak kena minta dengan orang. Minta-minta ni kan satu benda yang tak seronok bila kita terlalu meminta. Dan juga niatnya adalah supaya satu hari nanti dia mampu bersedekah pada yang memerlukan dan menjalin tali silaturahim dengan kerabatnya. Tapi apabila tercapainya kekayaan tersebut, maka tidak pula dilaksanakan, maka hampa pula lah niat tersebut. Dan niat tidak memberi pengaruh sama sekali terhadap perbuatan. Tapi yang tadi saya sebutkan, bila mana seseorang berniat untuk buat, kalau jadi macam ni, kemudian tak jadi, niat tu dapat pahala. Ni berbeza dengan tak buat. Contohnya dia tengok satu orang kaya, ini adalah hadis dia lagi, nampak orang kaya tu bersedekah, bagi amal, buat amal semua, bagi amal kebajikan dan sebagainya. Dia tengok, ya Allah, kalau aku kaya nanti macam dia, aku nak buat sebiji macam dia, aku nak sedekah bahkan lebih banyak lagi. Tapi tak kaya-kaya dia, maksudnya tak diberikan kekayaan pada dia, maka dia dapat pahala untuk niat baiknya. Tapi yang kata tertolak niat dia, bila dah kaya, dia tak pula. Ini jadi macam mana? Jadi macam Qarun. Macam Qarun ni punya kaya, sampai kan mana-mana benda ataupun harta yang dijumpa di belakang rumah kita pun kita panggil harta Qarun. Maksudnya dia punya juga, padahal kat Mesir sana tak ada kaitan kat sini. Jadi Qarun ini adalah satu orang yang berjumpa dengan Nabi Musa, minta. Dia orang kuat ibadat. Qarun bukan jalan-jalan orang, kuat ibadat. Maka Nabi Musa mengatakan, sedikit itu lebih baik daripada banyak, sedikit dengan bersyukur lebih baik daripada banyak tanpa syukur. Tapi bila dah diberikan segala-galanya, sehingga kan memerlukan 70 orang untuk membawa kunci. Itu Qarun. Nak bawa kunci untuk istana dia tu, ada 70 orang bawa kunci. Nak kata kaya tak kaya dia tu, kan? Salih ala Sayyidina Muhammad. Kita satu kitchen tu ada 10 kunci. Hilang kitchen tu, jam, kan? Pintu tu hilang, pintu ni hilang, dah semua bubuh kat situ. Baik, salih ala Sayyidina Muhammad. Dan yang seterusnya, niat tidak memberi pengaruh sama sekali terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Niat tidak memberi pengaruh sama sekali terhadap perbuatan maksiat, seperti sebagaimana bersuci tidak memberi pengaruh terhadap benda-benda najis. Seperti apa contohnya? Macam contohnya anjing atau babi.
au far'i ahadihima. Dalam fiqh sebut far'i ahadihima, anjing atau babi, atau far'i ahadihima, maksudnya keturunan salah satu daripada anjing atau babi. Ibarat macam anjing, kan, dia ni dengan kambing, kan, dia bila bersama dengan kambing dapat anak. Anaknya itu walaupun rupa kambing 100%, tapi kalau diketahui ianya adalah daripada daripada anjing tersebut, bapaknya itu adalah anjing, maka kambing itu najis mughaladah. Najis mughaladah. Kan, nama apa tak tahulah, maksudnya kadang-kadang dia keluar, ada orang kata keluar kambing tapi menyalak ke apa, contohnya, wallahu alam, tak semestinya macam tu. Kalau dia keluar sifatnya sebiji kambing pun, tapi kalau diketahui ianya adalah daripada asal usul anjing atau babi, maka ia tetap dikira mughaladah. Baik, jadi anjing dengan babi ini kalau kita basuh dia dengan detolnya, dengan soflan bubuh, klorok bubuh, air tu segala, air telaga, air perigi, sampai pergi atas gunung jerai nak basuh dia punya badan dia, selesai semua, bersih badan dia tu, maksudnya selesai dia punya tu sampai wangi sekalipun, dia tetap najis. Ibarat dia begitu. Maksudnya niat ini tidak memberi pengaruh kepada perbuatan-perbuatan maksiat, iaitu tidak memberi pengaruh kepada kita untuk melakukan perbuatan maksiat dengan niat yang baik. Ini maksud dia. Contohnya macam mana? Disebutkan dekat sini, seperti seseorang yang sedang mengumpat orang lain, lalu kita pun turut bersama dalam umpatan tu. Kita tak mengumpat, kita turut bersama-sama dalam mengumpat tu sebab nak jaga, nak bagi seronok cerita lah, ataupun nak jaga hati si pengumpat tu. Member kawan-kawan duduk dalam satu grup, kawan dia pun tengah mengumpat, duk buat lawak tentang kawan dia yang tak ada kat situ, maka kita ada kat situ tu, memang betul lah tu, gelak sekali, dapat sekali dia punya niat, ataupun minta maaf, dapat sekali dia punya dosa yang dibuat oleh orang yang mengumpat tersebut. Ini bukan saya sebut, ini disebutkan dalam kitab. Seseorang yang berjumpa dengan orang lain yang sedang mengumpat, ia ikut ambil bahagian dengan mengumpat, dengan tujuan dia apa? Niat dia nak senangkan hati orang yang mengumpat tu, bukan nak mengumpat pun, maka dia termasuk salah seorang pengumpat itu. Ini Imam Habib Abdullah Alawi Al-Haddad menyebut, siapa yang diam, tidak menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menegur akan kesalahan atau keburukan atau maksiat dengan alasan tidak mahu melukakan hati orang tersebut, orang tu kawan dia ke atau adik-beradik, tak mau tegur, takut kecil hati, maka ia telah bekerja sama dalam dosa dengan orang tersebut. Ini bahaya. Ini kadang-kadang kekuatan, tuan-tuan. Ya sekalian, ini kekuatan. Kadang-kadang kita ada saudara mara, contohnya kawan-kawan boleh tahan lagi, saudara mara ke, ataupun adik-beradik, ataupun family, kan, sepupu sepapat ke, yang tak tutup aurat, yang tak pakai tudung, macam mana tu? Tak semua orang boleh buat tu, kan. Ada orang dia, maksudnya masih berat lagi nak cakap macam mana. Tapi kalau kita yakin dengan Allah Ta'ala, bercakap bil hikmah, dengan hikmah, bukan dengan orang kata tak ada hikmah. Dia tak ada hikmah ni, pergi-pergi, kau umur dah 30, tudung tak pakai lagi, tak sabar masuk neraka ke apa. Itu cara kasar macam tu. Memanglah orang lari, itu salah kita. Kita cakap baik-baik, kalau boleh pakai dalam tudung, kan tuntutan, kewajipan. Lepas tu dia terasa tak terasa, orang Kedah kita mampir-mampir ya. Bukan hal kita dah. Pasal kita ni kalau nak nasihat, nak tegur, dengan tak mau orang tu terasa, kenapa ni bersyarah kat tiang, syarahkan ni memang terasa tu, memang dia kena terasa, maksudnya dia kena ada satu rasa, orang kata satu tindak balas lah, baru dia akan. Tapi niat kita apa? Niat kita menegur tu menghina ke, atau memang sebab nak menegur dia dengan sebab amar ma'ruf nahi mungkar? Itu kita pula, bahagian kita. Kalau kita tegur depan orang ramai, nak bagi dia jatuh aib dia, nak bagi hina dia, nak memperendahkan dia, tu kita tanggung depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti orang yang mencuri, niatnya untuk membantu orang yang terlibat dengan riba, tetapi dengan niat nak bangunkan madrasah, ini niat itu tidak diterima benda itu. Maksudnya tidak diterima, orang kata niat tidak menghalalkan caranya. Maksudnya walaupun niatnya baik tetapi caranya salah, tetap salah. Dia berbeza dengan orang yang dah buat, pergi jumpa madrasah, pergi jumpa mana-mana masjid, saya ni
dulu saya memang teruk lah kan, jumpa dengan siapa-siapa ahli jawatan kuasa ke, dulu saya main ni, saya apa, saya nak bagi duit saya bersih, saya pun cuci lah, kan, tuan-tuan tahu cuci kan, cuci duit lah, jadi saya cuci, alhamdulillah tuan-tuan, first prize pula kan. Jadi dapatlah 1 juta. Macam mana saya ni dah taubat pula, hari yang dapat hadiah tu lah, hari yang masa menang tu lah, dapat hidayah Allah Ta'ala kan, datang jemaah tabligh, dakwah dapat hidayah dia. Ini macam mana lah ni, lah ni duit tu saya nak sedekah lah, saya nak bagi kat masjid. Jadi masjid boleh gunakan untuk buat tandah, untuk buat apa, tak ada masalah. Untuk kegunaan yang orang kata maslahat awam, tak ada masalah. Okay, baik. Jangan pula yang AJK yang ditanya tu kata boleh sedekah pada saya, InsyaAllah saya halalkan. Jangan macam tu kan. Maksudnya kita sedekah pada masjid atau madrasah untuk dibuat tu tak ada masalah. Tapi ini tak, ini dia dah tahu sebelum buat. Maksudnya macam ni, saya akan bantu, suruh perlukan apa, 500,000, baik tak apa, malam ni saya pergi ni, saya tikam, kalau menang saya bagilah. Itu dia dah niat sebelum tu, itu memang tak boleh lah. Itu maksud saya lah. Maksud jangan kita dah niat baik tetapi cara salah, tetap salah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan dekat sini, satu amal baik menjadi batal bila didasari dengan niat yang buruk, seperti beramal soleh untuk mengejar kekayaan dan pangkat. Ni terbalik pula. Dia niat tu tak elok, tapi perbuatannya baik, niatnya salah pula. Kan, misalnya Sayyidina Muhammad mengaji, masuk pondok, masuk mengaji madrasah, sampai universiti, dapat hadis PhD apa semua bagai. Untuk apa? Untuk mengejarkan pangkat, publicity, untuk mengambil orang hormat dan sebagainya. Niatnya salah. Wal'iyadzubillah. Maka orang ini, dia ini tetap dikira orang yang terbatal niat baiknya. Dia akan dihukum, dia akan dinilai oleh Allah berdasarkan apa yang telah dia niatkan. Maka berusahalah wahai saudaraku agar niatmu dalam ibadah semata-mata mencari keredaan Allah, dan berniatlah ketika melakukan perkara yang mubah sebagai penolong untuk melakukan taat pada Allah. Setiap kali kita buat perkara harus, maksudnya makan, minum, apa semua, kerja dan sebagainya, maka niatkan benda itu untuk kita sampai pada Allah, niatkan dia untuk makin dekat dengan Allah, maka perkara itu akan jadi ibadah. Dan ketahuilah apabila seseorang menyatukan beberapa niat baiknya dalam satu amal perbuatan, maka ia akan memperoleh pahala sebanyak niat yang ia lakukan. Ini antara kelebihan niat, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Apa kelebihan niat? Satu amal, tuan-tuan boleh banyakkan niat, dan semua niat itu dah ada pahala dia. Amal satu, amal tetap satu. Seperti contoh saya katakan tadi, makan satulah, sekali makanlah. Tapi dalam makan tu, niat kerana makan kerana apa? Niat nak kuatkan badan untuk ibadah, niat supaya dapat tenaga untuk kerja, niat supaya dapat tenaga untuk bangun malam. Semua itu diniatkan. Kalau ada 5 niat, maka 5 niat itu ada pahalanya. Dan walaupun hanya untuk satu amal yang dilakukan. Seperti contoh, kalau dalam bab ibadat, macam tuan-tuan masuk dalam surau atau dalam masjid, nak semayang tahiyatul masjid, tapi azan sudah berkumandang, lalu kita pun semayang qabliyah, maka terangkat sekali dengan pahala tahiyatul masjid. Dua pahala hanya untuk satu amalan. Tapi tengoklah, janganlah maksudnya niat yang tak kena. Kalau niat yang tak kena, contohnya janganlah pula semayang semayang jenazah bagi niat semayang isyak, ataupun semayang isyak bagi niat semayang jenazah. Itu memang tak kena lah, sebab dia solat yang berlainan. Solat yang berlainan memang tak boleh masuk, kok mana pun tak boleh masuk. Kan termasuklah semayang apa lagi yang tak boleh masuk? Semayang jamak qasar. Kalau kita qasar, tak boleh masuk pada tamam lah. Kalau tamam boleh masuk pada qasar. Kan, kalau sebab tu kalau pergi mana-mana, kita ni orang tamam, dia buat qasar, dia lah jadi imam, jangan kita jadi imam. Sebab dia tak boleh qasar kalau dia ikut kita. Kita kalau qasar, kita 2 rakaat, dia bangun tambah lagi 2 rakaat je lah. Dia bangun tambah lagi 2 rakaat, jadi tamam juga macam yang biasa dia buat. Baik, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kemudian itu contoh tadi. Sebab itu Al-Imam Al-Habib Syekh Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim, minta maaf, Imam Ali bin Syekh Abu Bakar bin Sakran, Imam Ali menyebutkan apa? Minta maaf, dia ada buat satu kitab. Dalam kitabnya itu ada perbahasan berkenaan dengan niyatun nikah, niat menikah. Niat menikah itu ada lebih kurang dalam 100 lebih niat untuk menikah.
panjang. Niat menikah nak dapatkan zuriat yang soleh, niat menikah nak ikut sunnah Nabi, niat menikah nak menjaga hati, niat menikah nak jaga syahwat, niat menikah nak jaga mata. Tu niat-niat dia. Tuan-tuan dah terlepas kan? Macam mana nak buat balik? Kena repeat lah. Nak buat balik tu kena buat balik semula. Dulu dah terlepas kan. Saya tak boleh cakap kan Ustaz Ahmad. Saya duk perasan takut ni. Takut lagi orang kata salah faham pula. Tapi nak bagi tahu, maksudnya niat bukanlah dalam bab nikah. Bukan semestinya bab nikah. Semua bab lah. Semua bab. Sebab itu ada satu kisah macam mana satu orang ulama, dia nak ajarkan anak dia ni. Datang orang ketuk pintu. Masa orang ketuk pintu, dia suruh anak dia pergi buka pintu. Lepas tu anak dia pun pergi buka, sembang-sembang, anak dia duduk balik. Datang pintu kedua, dia kata ke anak dia duduk. Abah pula pergi buka, ayah pergi buka. Lalu ayah dia pergi buka, ayah dia duduk. Dah lepas duduk, sembang. Tadi masa buka pintu, apa niat kamu? Niat? Ni pelik, niat apa? Niat nak pergi tengok siapa yang main lah, siapa yang datang. Baik. Ayah tadi masa pergi nak buka pintu tu ada 10 niat. 10 niat. Apa niat dia? Niat nak sambut tetamu, niat nak menerima ziarah, niat nak pergi layan siapa yang datang tu dengan sunnah Nabi, yukrimud dhaif, memuliakan tetamu. Niat itu, niat ini, niat itu, niat ini. Subhanallah. Niat nak membantu kalau orang tu perlukan bantuan. Semua niat itu mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Niatlah, lalukanlah hati. Bukan macam niat tu niat nak kena khusus. Dia bukan niat khusus macam sahaja aku niat membantu dia, maka nak sampai ke pintu tu mau dalam 10 jam. Satu langkah niat. Bukan begitu, lintaskanlah hati. Maka sebanyak-banyak niat, maka banyak pahala. Inilah yang disebutkan, inilah yang ditekankan dalam kitab ini oleh Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad. Seperti seseorang membaca Al-Quran, kita dapat menyatukan beberapa niat. Pertama, kita niat munajat pada Allah. Kemudian niat untuk mencari ilmu dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, nak memberi manfaat kepada pendengar. 3 niat untuk sekali baca Al-Quran. Hubungannya dengan yang mubah, contohnya suatu makan. Seyogianya kita berniat, ataupun sepatutnya kita berniat melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Bila kita makan tu niat apa? Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah sesuatu yang halal yang kami anugerahkan pada kamu. Jadi kenapa makan? Niat ikut perintah Allah. Dapat pahala dah. Dapat pahala ikut perintah Allah. Kemudian yang kedua, niat supaya dapat kekuatan dan semangat ibadat. Yang ketiga, niat supaya kita makan ni jadi sebab untuk kita jadi orang yang bersyukur. Sebab dalam firman Allah sebut, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Kamu makanlah rezeki yang Allah bagi dan bersyukurlah. Kalau tak makan, tak bersyukur. Jadi makan. Kemudian niat kita tu nak jadi orang yang bersyukur, maka dapat pahala. Dan juga niat mempunyai 2 pengertian di sini disebutkan. Yang pertama adalah ungkapan tentang sesuatu keinginan yang mendorongmu untuk berkehendak atau beramal atau berbicara. Maka kalau kita ikut makna niat ini, niat kebanyakan lebih baik daripada amal. Jika amal yang diniatkan itu baik, dan sebaliknya lebih buruk dari amal jika amal yang diniatkan itu buruk. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, niyatul mu'min khairum min amalih. Nabi sebut ni, niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Maka orang yang salah faham, kalau gitu tak beramal tak apa, niat saja. Niat banyak-banyak lah kan. Niat nak pergi masjid, niat nak pergi surau, niat nak sembahyang jemaah, niat nak sedekah, apa semua. Sampai orang kata, tampak hang ni duit banyak tapi tak pernah sedekah. Hang tak nampak tau, dia kata. Hang tak nampak dalam hati ni dah berjuta dah niat sedekah. La haula wala quwwata. Baik. Jadi dekat sini disebutkan, kita renungkanlah dalam hadis tu, mengapa hal ini dikhususkan pada orang mukmin? Dikhususkan pada orang mukmin. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Dia tidak khususkan kepada orang yang berniat buruk. Nak bagi tahu orang yang berniat baik ni, subhanallah, dia ada sesuatu kelebihan. Bila dia niat benda baik, dia dapat pahala. Bila dia niat benda buruk, dia niat benda baik, dapat pahala. Bila dia buat, digandakan pahala. Bila orang niat dosa, benda yang maksiat, dia dapat dosa. Tetapi selagi dia tidak buat, maka dia
tidak berdosa. Maksud tidak tambah dosanya. Bila dia batalkan pula niatnya, dapat pula pahala. Ni kelebihan orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat merupakan ungkapan tentang suatu maksud dan kebulatan, yakni tekad dalam melaksanakan sesuatu. Maksudnya niat ini adalah satu maksud, satu tekad untuk melaksanakan sesuatu. Pada pengertian yang kedua ni pula, niat lebih baik dari amal perbuatan, tetapi niat tidak mungkin lepas dari hal-hal yang berikut. Yang pertama, niat langsung buat, alhamdulillah. Yang kedua, dia niat tapi tak langsung melakukan padahal sudah mampu melakukan. Inilah yang disebut ulama bukan niat, azam. Iaitu dia niat tapi tak buat lagi padahal dia ada kuasa untuk buat. Maksudnya dia boleh buat, bukan tak boleh buat, tapi dia tangguh. Bila dia tangguh, akhirnya apa? Dia tak dapat buat. Maka ini tak panggil niat, ini panggil cita-cita je, panggil azam je. Sebab tu dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW bahawa beliau bersabda, innallaha katabal hasanat was sayyiat summa bayyana dhalika biqaulihi faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 10 hasanat ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu sayyi'atan wahidah kama qala sallam. Nabi bersabda, siapa yang bermaksud mengerjakan satu kebaikan lalu tidak melaksanakan, Allah akan mencatat baginya satu kebaikan. Tapi bila dia buat, dia niat kemudian dia buat, maka Allah akan mencatat 10 kebaikan hingga 700 lipat kali ganda. Allah akan bahkan tak terhingga lipatannya. Dan barang siapa mengerjakan, maksudnya niat untuk buat satu kejahatan lalu tidak mengerjakan, maka Allah mencatat baginya satu kebajikan. Dia niat nak buat jahat, dia buat, dapat satu kebajikan. Tapi kalau minta maaf, kalau dia niat nak buat baik dan jahat, dia batalkan niat jahatnya itu, dapat pahala. Ini kasihnya Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membuka ruang untuk buat pahala. Kalau ada nak buat dosa, minima mungkin Allah bagi. Minima Allah bagi minima mungkin peluang untuk buat maksiat tu. Bila dia nak buat jahat, dia nak buat niat buat benda buruk, bila dia buat, Allah bagi satu je. Dia tidak digandakan macam kebaikan tadi. Kebaikan niat dapat pahala. Bila buat diganda. Maksiat ni tidak diganda, dikira satu dosa je. Melainkan dosa berjemaah lah. Dah diikut-ikut orang. Bermula daripada dia buat benda buruk. Man dalla 'alal khair kafa'ilih. Siapa tunjuk pada kebaikan, orang yang ikut dia akan dapat pahala. Ni tak, dia tunjuk keburukan, orang ikut benda tu. Orang ikut tu dah jadi panjang berjela dah dia punya dosa dia. Seperti memberi gelaran-gelaran buruk pada orang lah. Gelaran buruk ni bahaya. Sekali kita gelar dia, betul pula dia tak reda, orang lain pun ikut sama gelar dia. Itu bahaya. Bahaya. Melainkan orang tu reda. Maksudnya yang mendapat gelaran tu reda. Tak tahulah kalau kat sini, tapi kalau kat belah Kedah tu gelaran macam-macam. Biasanya kalau orang belah Kedah ni mesti ada gelaran. Mi piang, mak air rebau. Nama dah. Siapa tu? Li Belacan. Dia biasa orang kat belah Kedah tuan-tuan. Kalau duduk belah utara macam tu, dia pun banyak gelaran-gelaran. Gelaran tu memang mak kapet. Paksu saya dulu arwah mak kapet. Pasal dia pesan kapet. Lu kat lu ibu itu orang panggil Li Belacan pasal dia jual belacan. Ada satu tu orang panggil Jit Gelong. Siapa Jit Gelong pasal dia bawa motor gelong. Dia bawa motor tu, motor dia gelong lah, motor ni gitu. Sampai meninggal orang panggil Jit Gelong. Lekat nama Jit Gelong tu. Dan dia sendiri sebut, masuk kampung tu hang panggil ya nama aku. Hang sebut Jit Gelong, orang kenal ya. Dia pun kenalkan dia Jit Gelong. Kan tu tak nampak lagi, ada satu orang lagi tu belakang rumah tuan tu, Mak Jamban. Tu. Dia saya punya Pak Melakan orang panggil Mak Tapai. Pasal apa? Pasal dia suka makan tapai. Suku betul makan tapai, merata tapai. Tapi orang kata kalau dia reda tak apa, jangan kita pandai-pandai sendiri bagi gelaran. Itu tak boleh. Dia tak reda, kita bagi gelaran macam tu, orang ikut, kita dosa. Kita berdosa. Baik. Kemudian yang ketiga, dia berniat tapi tak, tadi yang pertama niat terus buat. Yang kedua niat tapi tangguh, sedangkan dia mampu buat. Yang ni azam. Yang ketiga, dia niat tapi tak mampu nak melaksanakan.
kemudian ia hanya berharap yang ini dapat pahala. Tu saya sebut tadi, dia niat teringin, niat ada setengah mak ayah dia nak pergi masjid, teringin nak pergi masjid, tapi sakit, tak boleh berjalan, tapi teringin. Bukan dia tak mau buat, dia nak buat, tapi dia tak mampu buat sebab dia tak mampu, sakit, kursi roda dan sebagainya. Dia dapat pahala insya-Allah. Ni tak, insya-Allah saya ni memang dah lama nak pergi masjid. Lama tu dapat 40 tahun dah sebut. Tak main-main pun. Yang ni dia tak dapat niat, dia jadi azam ya. Cita-cita ya. Baik. Kemudian ini sesuai dengan sabda Nabi. Ni hadis yang terakhir, iaitu Nabi SAW bersabda, "An-nas arba'atun." Manusia itu terbagi pada 4. Rajulun atahu Allah ilman wa malan. Seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Fahuwa ya'malu fi malihi bi'ilmih. Dan dia itu maksudnya memanfaatkan kekayaannya dengan ilmu tu, dia manfaat sungguh atas jalan Allah. Fayaqulu akhar, dan berkata seseorang yang lainnya, lau atani, maksudnya orang yang melihat dia tu berkata apa? Lau atani Allah mithla ma atahu, kalau Allah bagi pada aku macam mana Allah bagi pada dia, amiltu mithla amalih, maka aku akan buat sama macam dia buat juga. Satu dorongan untuk dia. Apa Nabi sebut? Fahuma fil ajri sawa. Dua-duanya itu dapat pahala yang sama banyak. Yang tadi itu Allah bagi kaya, bagi ilmu, dia manfaatkan kedua-duanya, dia dapat pahala dah. Dan kita yang tak dapat macam dia ni, kita cuma niat nak jadi macam dia, kita dapat pahala sama dengan dia. Bukankah beruntung sangat orang yang berniat ni? Tidakkah terlalu beruntung dan berbahagia orang yang hanya berniat dapat pahala sama macam orang tu? Subhanallahil azim. Kemudian golongan yang kedua, rajulun atahu malan walam yu'tihi ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bijahlih. Seseorang yang Allah bagi dia harta tapi ilmu Allah tak bagi, maka dia itu merosakkan kekayaannya itu dengan kejahilannya. Dan satu orang tengok dia buat benda tu, maka orang yang tengok dia pula berkata, kalau Allah bagi pada aku nak jadi macam dia. Kenapa pula orang tu kata nak jadi macam dia? Dia kan buat benda jahil. Jahil tu dari sudut hakikat, dari sudut zahirnya benda seronok lah. Ada duit, enjoy, pergi kelab malam, pergi dandut, minum arak ke apa, benda-benda yang maksiat. Jadi orang tengok, seronok orang jadi macam dia, boleh happy apa semua dengan perempuan kiri kanan, begini. Ada niat macam tu. Apa kata Nabi? Fahuma fil wazri sawa. Dua-duanya itu berkongsi dosa yang sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah hadis yang mana datang daripada Nabi Muhammad SAW. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi kita ambil pengajaran dan ambil manfaat daripada kitab ini, kitab yang ditulis oleh orang-orang saleh, kitab yang ditulis oleh orang-orang yang mengikut jalan Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab mereka ini menulis kitab itu dengan niat yang saleh. Kalau mereka tulis kitab dengan bukan niat yang saleh, nescaya kitab ini tidak akan sampai sekarang orang guna. Yang menulisnya ini Al-Imam Habib Abdullah Alwi Al-Haddad, satu orang ulama yang beratus tahun lepas dah di Hadramaut sana. Satu orang ulama yang Allah uji dia dengan matanya buta sejak daripada kecil, tetapi celek mata hatinya. Bila mana tulis kitab dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka kitabnya tersebar seluruh dunia sampai ke hari ini, ke tanah Melayu. Yang tak pelik, Hadramaut beratus batu jauh daripada tempat kita. Kita yang ada dekat section 20 boleh baca kitabnya. Itu berkat kitabnya. Maka kita ambil pengajaran. Dan kita nak kurangkan dah muhadarah umum. Kalau boleh kita baca kitab-kitab macam ni, kita ambil manfaat. Tak mau banyak celoteh, tak mau banyak bercara. Kadang-kadang baca sebaris daripada kitab, carahnya ke laut, ke mana, ke langit, ke bumi, sampai ke langit ke-7. Ayat yang daripada kitab tu satu baris je baca, kemudian melencong banyak sangat, maka manfaat ni tak dapat. Ni teguran ni untuk saya sendirilah. Maksudnya saya tak mau buat macam tu. Kalau makanya saya kata ke orang, maksudnya saya tak mau terlalu banyak muhadarah umum, maksudnya cakap menggoreng aja, tak ada manfaat. Jadi kita ambil daripada kitab supaya kita boleh ikut apa yang ulama-ulama sebutkan, khususnya sebagai pegangan kita di akhir zaman ini, supaya kita jaga niat kita. Ni kita mari masjid, kita mari surau, jangan rugikan kita punya niat. Kita mari surau dah dapat pahala, sembahyang jemaah dah dapat pahala. Perbanyakkan lagi niat tu. Datang nak imarahkan rumah Allah, nak silaturahim dengan jemaah,
nak datang ni, nak sembahyang berjemaah, nak duduk di saf yang hadapan. Jangan depan sangat pula sampai lebih dari imam pula kan. Maksudnya nak niatkan, banyak-banyakkan niat, itu semuanya diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati pun dengan niat yang baik. Maka kita datang ke rumah Allah taala, kita niat supaya bila kita mati sekarang, kita dapat menyebut kalimah la ilaha illallah dengan hakikat la ilaha illallah, dengan pengetahuan yang jelas tentang la ilaha illallah, maka mati kita dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi setakat itu sahaja daripada saya pada malam ini. Kalau ada tersalah, mohon ampun dan maaf. Ada terkurang adab, terkurang sopan atau tersalah dalam penyampaian, mohon maaf banyak-banyak. Yang baik itu semua daripada Allah, manfaat itu semua datang daripada Allah, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.